selamat pagi. Kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini dengan sambungan daripada bab lepas, iaitu bab 2, tetapi dalam subtopik yang baru iaitu 2.3, iaitu amalan menjaga kebersihan dan juga keselamatan makanan. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Apa yang kita nak belajar hari ini adalah mengatakan maksud pencemaran makanan, pencemaran silang dan juga keracunan makanan. Seterusnya, menerangkan perubahan fizikal pada makanan tercemar dan mengklasifikasikan jenis pencemaran makanan, mengenal pasti punca pencemaran makanan dan juga pencemaran silang, dan akhir sekali mengenal pasti jenis dan ciri mikroorganisma yang menyebabkan kerosakan makanan dan membawa penyakit, iaitu daripada 3: bakteria, virus dan juga fungi. Okey. Di akhir pembelajaran ini juga, murid-murid dapat menyatakan maksud pencemaran makanan, pencemaran silang dan juga keracunan makanan. Seterusnya, murid-murid juga dapat menerangkan perubahan fizikal pada makanan tercemar dan dapat mengklasifikasikan jenis makanan tercemar dan dapat mengenal pasti punca pencemaran makanan dan pencemaran silang. Dan akhir sekali, murid-murid dapat kenal pasti jenis dan juga ciri-ciri mikroorganisma yang menyebabkan kerosakan makanan dan membawa penyakit. Okey. Pertama sekali adalah definisi ataupun maksud pencemaran makanan, pencemaran silang dan juga keracunan makanan. Makanan yang bersifat dinamakan bermaksud makanan yang bebas daripada sebarang bakteria atau racun, bahan kimia berbahaya, logam berat serta tumbuhan dan hasil laut bercengkerang yang bersih daripada benda asing ataupun najis. Okey. Pertama sekali, apa itu maksud pencemaran makanan? Pencemaran makanan adalah kehadiran benda asing ke dalam makanan yang menyebabkan makanan tersebut tidak selamat untuk dimakan. Okey. Pencemaran silang pula merupakan pergerakan fizikal atau perpindahan bakteria yang berbahaya daripada seseorang, objek atau tempat ke tempat lain. Macam yang cikgu jelaskan pada pembelajaran lepas, pencemaran silang ni contohnya awak menggunakan pisau yang sama untuk memotong daging dan juga memotong sayur. Jadi berlakunya pemindahan bakteria daripada daging kepada sayur. So itu juga boleh dikatakan adalah pencemaran silang. Okey, seterusnya adalah keracunan makanan. Keracunan makanan ini berlaku apabila kesan yang terjadi disebabkan oleh pengambilan makanan yang mengandungi toksin mikrob ataupun racun kimia. Pencemaran makanan itu terdiri daripada 3. Yang pertama adalah fizikal, yang kedua kimia, yang ketiga adalah biologikal. Apa itu fizik? Pencemaran makanan melalui fizikal adalah benda asing seperti rambut, kaca dan juga kertas. Yang kedua adalah kimia, iaitu bahan kimia seperti racun serangga, bahan pencuci dan racun rumput, serta bahan aditif. Bahan aditif ni contohnya seperti pengawet makanan yang digunakan secara berlebihan. Okey, biologikal adalah yang mengandungi virus, bakteria dan juga fungi, ataupun lebih dikenali sebagai ulat. Okey, seterusnya punca pencemaran makanan dan juga pencemaran silang. Apa punca berlakunya pencemaran makanan dan juga punca berlaku pencemaran silang? Yang pertama adalah berlaku disebabkan oleh mikroorganisma. Yang kedua, bahan kimia. Yang ketiga, haiwan dan juga serangga perosak. Yang keempat, perubahan fizikal, tindak balas enzim dan juga benda asing. Berapa punca pencemaran makanan dan juga pencemaran silang? Terdapat 6 punca pencemaran makanan dan juga pencemaran silang yang cikgu telah jelaskan tadi. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama adalah jenis dan ciri mikroorganisma yang menyebabkan kerosakan makanan. Yang pertama adalah bakteria. Bentuk bakteria seperti yang dalam gambar ni, atau juga awak boleh rujuk kepada surat 60. Okey.
Organisma merupakan organisasi hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia kecuali menerusi mikroskop. Organisma ini wujud dalam pelbagai rupa, bentuk, cara pembiakan, habitat dan juga keperluan membiak. Antara contoh mikroorganisma adalah bakteria, fungi dan juga virus. Okey, yang pertama adalah bakteria. Bakteria ialah organisma atau sel yang boleh dijumpai di sekeliling kita. Bakteria boleh dibezakan mengikut ciri-ciri berikut. Contohnya bentuk, cara pembiakan, habitat dan juga keperluan membiak. Bentuk yang pertama adalah coccus, iaitu berbentuk spira. Yang kedua adalah bacillus yang berbentuk rod. Dan yang ketiga adalah spirillum yang berbentuk pilin dan juga vibrio yang berbentuk koma. Cara pembiakan ialah pembiakan bakteria ini adalah melalui belahan dedua dan juga melalui pembentukan spora dan juga konjugasi. Habitat bakteria adalah tanah, air, udara, badan manusia, badan haiwan dan juga tumbuhan. Jadi, dalam badan manusia pun boleh ada bakteria. Badan haiwan pun boleh ada bakteria, tumbuhan, tanah, air, udara. Semua tempat dia boleh hidup. Okey, keperluan membiak adalah nutrien, kelembapan, suhu, nilai pH, udara dan masa untuk membiak. Seterusnya kita pergi kepada pencemaran yang dilakukan oleh bakteria. Jenis bakteria yang terdiri pada jenis bakteria, cara penyebarannya, gejala yang boleh terjadi kepada kita sekiranya tercemar kepada bakteria ini, masa jangkitan, makanan yang dicemari. Okey, yang pertama adalah Staphylococcus aureus. Cara penyebarannya adalah melalui toksin. Gejala sekiranya kita tercemar daripada jenis bakteria ini, kita boleh mengalami loya, muntah, sakit di bahagian perut, cirit-birit dan juga berpeluh. Masanya adalah 1 hingga 8 jam selepas kita makan makanan yang telah tercemar kepada bakteria ini. Makanan yang dicemari oleh daging, pulut kuning, sambal udang, nasi lemak, mihun goreng ataupun pastry yang berkrim. Contoh pastry yang berkrim ni contohnya apa? Cream puff ataupun makanan pastry yang berkrim lah. Okey, jenis yang kedua adalah Clostridium botulinus. Cara penyebarannya adalah melalui spora. Okey, gejala sekiranya kita terkena dijangkiti bakteria ini, penglihatan kita akan mula kabur, mulut kita kering, sukar menelan air liur, bercakap dan bernafas, otot menjadi lemah dan juga lumpuh sistem pernafasan. Dalam jangka masa berapa lama? 2 jam hingga 8 hari bergantung kepada dos racun tersebut. Okey, makanan ini mudah dicemari dalam makanan yang dalam tin. Contohnya sardin, ikan salai, kentang, kuah yang terdapat dalam ketuhar. Okey, seterusnya adalah Clostridium perfringens, iaitu cara penyebaran dia sama juga dengan Staphylococcus aureus, iaitu melalui toksin. Gejala sekiranya terjangkiti oleh bakteria ini satu sahaja, iaitu cirit-birit dan dalam jangka masa 6 hingga 24 jam. Makanan yang dicemari adalah daging yang separuh masak. Jadi pastikan daging yang kita makan itu pastikan ia masak sepenuhnya. Okey, seterusnya Vibrio chloride, iaitu sama juga cara penyebarannya adalah melalui toksin dan gejalanya adalah cirit-birit, muntah, sakit bahagian perut, kehilangan air dalam badan dan rasa dahaga. Masanya adalah 1 hingga 3 hari selepas dijangkiti. Bahan yang dicemari adalah ikan mentah, haiwan bercengkerang, krustasea seperti kentang dan udang, makanan yang dibasuh atau disediakan menggunakan air yang
dicemari bakteria. Okey, jenis bakteria seterusnya adalah Salmonella. Kita sentiasa dengar bakteria ni sebab dia antara bakteria yang paling famous, iaitu Salmonella. Cara penyebarannya adalah melalui sentuhan pencemaran silang. Gejala yang mungkin akan kita alami sekiranya dijangkiti bakteria ini, kita akan mula sakit kepala, demam, batuk, loya, muntah, sembelit, sakit bahagian perut, seram sejuk dan juga najis berdarah. Masa jangkitan ni adalah seminggu hingga sebulan selepas dijangkiti. Okey, makanan yang dicemari oleh bakteria Salmonella ni apa? Iaitu haiwan bercengkerang, makanan yang dipanggang oleh pembawa bakteria tersebut. Okey, seterusnya E. coli. E. coli juga cara penyebarannya adalah melalui sentuhan pencemaran silang. Gejala sekiranya dijangkiti bakteria ini sama juga dengan Salmonella, tetapi dia mengalami sakit perut, cirit-birit, sakit otot, muntah, demam, seram sejuk, sakit kepala dan kencing berdarah. Masanya adalah selama 10 hingga 15 jam. Makanan yang mudah dicemari oleh bakteria Escherichia coli ini adalah keju lembut, kambing panggang, makanan yang dikenali oleh orang yang dijangkiti. Okey, seterusnya bakteria yang terakhir adalah Shigella. Okey, Shigella ni adalah cara penyebarannya melalui toksin. Gejalanya adalah sakit bahagian perut, cirit-birit, najis berdarah atau berlendir dan mula demam. Masa sekiranya dijangkiti oleh bakteria ini adalah selama 24 hingga 72 jam. Dan antara makanan yang mudah dicemari oleh bakteria ini adalah sayur-sayuran, strawberry dan juga air. Okey, jadi sekiranya awak nak makan strawberry yang sedap tu, kena basuh terlebih dahulu. Okey, seterusnya adalah fungi. Fungi ini terdiri daripada kulat dan juga yeast. Saiz fungi ialah besar dan mudah dilihat oleh mata kasar. Suhu yang paling sesuai bagi fungi adalah antara 20 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius. Okay. Pertama sekali kita pergi kepada kulat. Okey. Fungsi kulat adalah mempunyai filamen seperti rambut yang bercabang yang dikenali sebagai hyphae. Bahagian yang mengajur ke atas mengandungi spora yang bertindak sebagai ejen pembiakan. Kulat ni biasanya awak boleh lihat pada roti yang telah rosak. Kalau awak nak tengok bentuk fungi ataupun kulat ni, awak boleh simpan roti dekat rumah tu dalam jangka masa yang lama. Paling lama roti yang telah expired tu awak simpan selama 2 minggu ataupun seminggu lebih. So awak boleh tengok pembiakan kulat pada roti tersebut. Okey, seterusnya adalah yeast. Yeast ni berbentuk bulat dan bujur telur, mempunyai nukleus yang besar serta membran yang tebal. Yeast biasanya digunakan dalam proses penapaian. Yeast ni kita selalu guna dalam proses penapaian dan juga kalau mak awak masak, contohnya mak awak membuat donat, tu pun mak awak akan guna yeast untuk proses penapaian, untuk bagi donat awak tu lebih kembang. Okey, seterusnya adalah virus. Virus ni adalah parasit yang mengakibatkan pelbagai jenis penyakit kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, virus paling terkenal pada masa kini apa? Virus apa? Coronavirus ataupun lebih dikenali sebagai apa? Coronavirus lah kan? Okey, seterusnya adalah saiz virus antara 0.02 hingga 0.04 dan dapat dilihat hanya melalui mikroskop elektron sahaja.
Makanan yang tercemar oleh virus boleh dikesan dalam jangka masa 1 hingga 8 jam selepas makan dan boleh berlarutan sehingga 48 jam. Okey. Virus pada kerang dan siput yang telah dicemari oleh air kumbahan dan sayur mentah yang tidak dibersih boleh menyebabkan penyakit hepatitis A. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada haiwan dan juga serangga perosak. Macam cikgu cakap pada minggu lepas, kita ada 3 jenis haiwan comel, haiwan dan juga serangga perosak yang paling terkenal. Apa? Pertama, lalat, lipas dan juga tikus. Okey. Jenis penyakit bawaan lalat adalah pertama, demam kepialu, kolera, taifod dan juga disenteri. Tempat pembiakan bagi lalat adalah najis, bangkai haiwan dan juga sisa makanan. Cara penyebaran kuman melalui jenis vektor lalat dikeluarkan melalui air liur atau muntah, kuman pada kaki lalat. Okey, seterusnya haiwan lipas. Apa penyakit bawaan yang dibawa oleh lipas? Yang pertama adalah keracunan makanan, cirit-birit, disenteri dan juga alahan kulit. Tempat perbiakan yang dia selalu suka adalah pertama, najis manusia, kertas dan juga kain. Cara penyebaran kuman oleh lalat ni melalui sentuhan ketika merayap atau menggigit makanan. Seterusnya, ia boleh membawa lebih 50 kuman dan juga telur parasit. Okey, seterusnya adalah tikus. Penyakit bawaan oleh tikus adalah demam kuning. Okey, tempat pembiakan yang tikus gemar adalah pertama, sampah sarap. Yang kedua, sisa makanan. Cara penyebaran kuman melalui tikus adalah mengeluarkan najis yang mengandungi berjuta-juta kuman yang boleh masuk ke dalam makanan. Najis yang keras akan mengering dan juga akan menjadi hancur sebelum ia diterbangkan ke dalam makanan sebagai habuk. Okey. Seterusnya, pencemaran makanan melalui haiwan dan serangga perosak ini juga boleh dikawal dengan melakukan beberapa perkara. Okey, di sini cikgu terangkan cara-cara untuk mengawal pencemaran makanan melalui haiwan dan juga serangga perosak. Pertama adalah sisa makanan perlu dibuang ke dalam tong sampah yang tertutup dan dikosongkan dengan segera. Tindakan ini boleh mengelakkan bau busuk yang dapat menarik perhatian haiwan perosak. Okey, yang seterusnya adalah longkang. Longkang perlu sentiasa dalam keadaan baik bagi saliran cairan. Guna perangkap sisa pepejal supaya tidak masuk ke dalam longkang bagi membolehkan pengairan keluar. Okey, yang ketiga, tandas perlu sentiasa dibersihkan dan diselenggara dengan sempurna. Yang keempat, gunakan pintu atau tingkap yang berfungsi pada tempat yang sesuai di premis makanan dan gunakan jaring halus atau lebaran plastik untuk menghalang haiwan dan juga serangga perosak. Okey, seterusnya adalah bahan kimia. Bahan kimia seperti logam, nitrit, racun perosak dan juga bahan aditif boleh menyebabkan keracunan makanan. Tanda keracunan makanan adalah berbeza mengikut bahan kimia. Okey, kita lihat yang pertama, melalui keracunan logam. Keracunan logam boleh berlaku dalam beberapa minit apabila makanan berasid disimpan dalam bekas logam atau bersado logam. Tanda keracunannya adalah pertama, loya, muntah, sakit perut, cirit-birit, awak melalui kejang di bahagian perut, sakit kepala dan awak boleh menyebabkan mengalami pitam. Okey, melalui keracunan nitrit. Keracunan nitrit akan berlaku apabila garam atau pengawet makanan digunakan secara berlebihan dalam makanan.
Tanda keracunan, awak mula loya, muntah, bibir dan kulit menjadi biru, sakit kepala, lemah dan mula tidak sedarkan diri. Okey, yang ketiga adalah racun perosak. Berlaku secara tidak langsung apabila petani menggunakan racun perosak untuk mengelakkan hasil tanaman mereka dirosak oleh haiwan perosak. Tanda kita mengalami keracunan disebabkan oleh racun perosak ada pertama, kita mula loya, muntah, kejam perut, birik-birik, sakit kepala, gemetar, sakit dada, penglihatan kabur dan juga bibir dan kulit menjadi biru. Jadi sebelum awak makan buah-buahan atau sayur-sayuran dari ladang, awak perlu basuh terlebih dahulu supaya racun pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran itu dapat dibersihkan. Okey. Seterusnya adalah bahan aditif. Aditif yang berlebihan yang dibenarkan boleh menyebabkan pencemaran makanan apabila bahan kimia ditambah ke dalam makanan untuk memperbaiki rasa, tekstur dan juga rupa makanan. Ia terdiri pada dua kumpulan bahan aditif. Yang pertama, bahan yang digunakan sebagai ejen penstabil, ejen penarik dan juga ejen bahan berwarna. Yang kedua, bahan pengawet dan anti pengoksidaan untuk menghalang makanan daripada tindakan mikroorganisma. Okey. Yang seperti yang dapat dilihat dalam gambar di bawah. Yang pertama, sulfur dioksida dalam buah-buahan yang kering, monosodium glutamate dalam sup dan snack iaitu Ajinomoto. Seterusnya, asid sorbik dalam jeruk dan juga keju, asid laktik dalam minuman dan juga biskut, dan akhir sekali asid borik dalam berbola ikan ataupun mi. Okey, seterusnya adalah makanan yang mempunyai tempoh yang terhad sebelum menjadi rosak. Makanan seperti ikan, daging, susu, roti dan sayur-sayuran ini mempunyai jangka hayat yang pendek dan akan berubah dari segi warna, rasa, bau, rupa dan juga tekstur. Antara perubahan fizikal yang berlaku pada makanan adalah seperti gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ini. Yang pertama, rupa roti berubah apabila ditumbuhi kulat. Yang kedua, susu dan minuman yang sudah rosak akan mula berketul dan berasa masam. Seterusnya, makanan yang basi akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan dan mula ditumbuhi kulat. Yang keempat, warna daging ayam yang tercemar akan berubah menjadi lebam dan kering. Jadi sekiranya awak pergi ke pasar untuk beli ayam, awak tengok dulu warna pada bahagian ayam adakah terdapat warna yang seakan lebam. Sekiranya terdapat warna daging ayam yang tercemar berubah menjadi lebam, dia tidak boleh dimakan kerana ia sudah tercemar kepada bakteria. Okey, seterusnya adalah tekstur kulit buah dan sayur kecut kerana hilang kelembapan. Jadi sekiranya awak nak beli sayur, pastikan sayur yang awak beli itu segar, tak kecut dan tidak berubah warna. Okey, seterusnya adalah bendasing. Kehadiran bendasing seperti kulit telur, pasir, kaca, batu, skru, rambut dan sebagainya boleh memasuki makanan semasa awak melakukan pemprosesan makanan, penyediaan makanan, memasak makanan, menyaji dan juga semasa awak menyimpan makanan. Okey. Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional banyak menerima aduan tentang kehadiran bendasing dalam makanan oleh para pengguna. Contohnya di kedai-kedai makan. Banyak aduan yang masyarakat kita buat bahawa terdapatnya bendasing pada makanan yang mereka makan di premis makanan. Yang paling popular contohnya rambut, kulit telur, pasir,
dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah tindakan enzim. Enzim adalah molekul protein kompleks yang dihasilkan oleh sel hidup yang berfungsi sebagai pemangking dalam proses kimia yang terdapat dalam benda hidup. Okey, tindakan enzim dapat mempercepatkan proses memasak sesuatu makanan. Buah-buahan akan menjadi kuning atau perang oleh tindak balas enzim dan juga menyebabkan buah-buahan cepat rosak. Jadi, enzim mempercepat dan memangking perubahan fizikal makanan secara kimia seperti berlakunya perubahan warna, rasa dan tekstur. Disebabkan oleh enzim sensitif pada suhu, maka makanan akan lebih cepat berubah secara fizikal pada suhu yang tinggi. Okey. Menyimpan makanan di dalam peti sejuk akan memanjangkan hayat penyimpanan makanan tersebut kerana dalam peti sejuk bakteria tidak dapat membiak dengan aktif. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, secara keseluruhannya, apa yang kita belajar pada hari ini? Apa yang kita belajar pada hari ini? Yang pertama, kita dapat terangkan maksud pencemaran makanan, pencemaran silang dan juga keracunan makanan. Kita juga belajar berkenaan jenis pencemaran dan juga punca pencemaran makanan dan pencemaran silang. Apa lagi yang kita belajar hari ini? Kita belajar punca pencemaran makanan dan pencemaran silang dari segi mikroorganisma, bahan kimia, haiwan dan serangga perosak, perubahan fizikal, tindak balas enzim dan juga bendasir. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasan pada hari ini, cikgu akan bagi tugasan melalui Google Telegram pula, dalam grup Telegram. Jadi, saya minta awak siapkan tugasan tersebut dalam jangka masa yang cikgu berikan, iaitu selama 1 jam kelas ni. Siapkan tugasan tersebut berpandukan video pengajaran yang cikgu sediakan ini. Okey, itu sahaja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sekejap. Stop.